Sol, terima kasih Sol kerana sudi duduk di kerusi DJ Nas ini. Thank you so much bang. Kan I've been watching you sebelum ni. Saya suka lah, saya memang minat bang. Last kita jumpa bila bang? Dengan Maui. Lagu Kalah Dalam Menang. Bukan, selepas Kalah Dalam Menang. Bukan propaganda. 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 Ya. Thank you bang, jemput Samsul. Appreciate sangat. Bila awak mula menggila rasa nak jadi pengarah? Yang awak rasa nak rampas tata Dato' Yusof Aslam? Rampas tata Okeylah ramai tak tahu. Saya sebenarnya daripada umur saya 10 tahun. Saya ingat darjah 4 umur saya 10 tahun. Saya memang berjinak-jinak dengan kamera. Masa zaman camcorder besar tu kan. Saya memang saya paksa adik saya berlakon kan. Saya berlakon, dia pegang kamera. Tapi masa tu tak ada software lagi, tapi Samsul memang minat. Kalau tak percaya tanya Datuk Isi Mizal kan. Dia pernah nampak saya dengan kamera tu. So tapi orang kata minat saya sebagai pengarah ni memuncak bila masa saya ingat tingkatan 3. Masa saya tingkatan 3, saya macam tak sabar nak lari pada sekolah kan. Tak sabar nak keluar. Pasal saya dulu duduk kat kelas, saya duduk dekat tepi tingkap. So daripada tepi tingkap saya tu saya boleh nampak Akademi TV3. Okay. So saya tak sabar nak belajar filem. Pasal saya rasa I have a lot more to nak keluarkan apa yang saya rasa. Saya memang movie ni macam makanan saya lah kan. Saya memang sangat suka kan. Saya pernah kepada yang tak tahu, saya pernah bekerja dekat TGV, KLCC kan. Saya buat popcorn masa tu. Masa tengah tunggu result SPM so tapi point ni saya nak tengok wayang free sebenarnya. So alhamdulillah lah saya pergi TGV, saya masih lagi jumpa bos yang lama tu. Dia kata, Syamsul kan, you kan. Banyak kali lah kena tangkap tengok wayang tengah kerja. Tak buat kerja kan. So saya memang minat filem. So daripada tingkatan 3 tengok Akademi TV3. Ya. So sekolah ni macam mana? Bukan utama waktu tu. Maksudnya waktu zaman sekolah. Sekolah saya biasa-biasa. Biasa-biasa kan. Saya lebih kepada, tapi saya minat sejarah. Sejarah saya baik lah kan. Dapat A lah kan. Sejarah bahasa bahasa kan. Tapi Syamsul tak begitu baik dalam math. Matematik. Syamsul I don't know what's going on kepala saya. Saya tak kan. And then one thing about me, saya suka art kan, seni. Benda-benda yang visual, especially visual kan. Sebab tu saya kalau mengarah, ramai ingat Syamsul storyboard kau macam saya kalau mengarah, alhamdulillah saya tak ada menggunakan storyboard. Sebab pada saya seni ni kita so everything dalam kepala. Ya, semua dalam kepala. Sebab dia akan berubah-ubah kan. Sometimes bila kita plan, kadang pelakon tu lain dengan kita. Saya bekerja dengan environment. Kadang-kadang even dekat set pelakon saya tahu, saya akan tukar the scene. Contoh dia tak mati, tiba ending saya kata you better mati kan. Saya work with the flow kan. Sebab saya believe kadang-kadang sometimes pasal filem ni magic tau. Macam arwah Mamat Khalid kan. Saya tahu dia bekerja pun sama, bekerja mengikut the pelakon, situasi kan. So magic tu yang terhasil. Sometimes apa yang kita plan tu kadang-kadang itu yang tak berapa nak. Kan banyak cakap. Saya rasa ayah awak tu memang orang yang sangat disiplin dengan kerja dia. Itu saya selalu kena marah tau. Maksudnya saya sendiri tak boleh nak follow the work method dia kan. Macam boleh kata macam askar agaklah. Kan. Memang dia until now saya sampai saya adik-adik saya pun hopefully ayah saya macam take it easy sikit kan. Jangan terlalu ni sangat. Biar saya dan adik-adik saya yang berkarya, yang meneruskan, tapi dia sentiasa risau pasal adalah perjalanan syarikat apa semua. Tapi saya cakap tak apa, kita akan cuba. Kita akan cuba adik-adik saya kan. Tapi dia memang macam tu lah. Itu memang hidup dia kan. Saya tahu kalau dia tak ni dia akan so itulah dia dan saya percayalah kan. Walau garang macam mana pun ayah saya kat saya, tapi one thing lah saya tahu. Garang so? Aduh. Dengan aku lah paling sekali kan, anak pertama. Dia strict lah, kerja and dia tak suka anak dia buang masa. Tu. Jangan buang masa. Itulah kan. Hidup kena semangat. Itu dia keep saying the same thing. And then setelah saya kata tadi, mungkin sebabkan dia macam tu kan, saya alhamdulillah. Senang nak convince je masa nak buat pengarah filem pertama tu. Yang saya tadi nak cakap kan, yang dia still criticize saya, dia still ni kan. Saya rasa after Munafik 2, after 2018, itu yang dia dah mula agree. Tak tahu lah. Tak tahu ni yang cakap, tapi dia dah mula agree dengan apa saya cakap. Apa semua. Sebab kena ingat, dia pun pengarah, dia pun penerbit, saya pun pengarah, penerbit. So clash lah, memang selalu clash kan. So bila kadang-kadang saya faham lah orang tua kita
benda ni biasalah. Kadang bila saya menolak idea tu, bukan bermakna saya ingkar cakap ayah. Dia lebih kepada kerja tu, kan. So ayah saya dah mula faham dan saya pun dah mula faham, kan. Saya kalau ayah saya marah-marah saya diam lah. Memang diam. Macam Syafiq, dia ayah saya lembut sikit. Macam adik perempuan saya lembut sikit. Sebab? Mungkin karakter lah. Macam adik saya Syafiq ni, bila ayah saya marah, adik saya macam ayah apa ni. So mungkin bapak saya lembut lah. Macam saya ni degil sikit. dia kot. Macam mana Macam saya, mak saya cakap saya ni macam bapak saya sebiji, kan. Maksudnya dia karakter tu, kan. Ada 2 orang unsur Aslam lah macam tu. So problem sikit lah. Problem sikit. And then until now ayah saya still feel that vibe. Bila kita ada bersama mesti tak tahulah, kan. Tapi apa pun saya sayang ayah saya. Satu filem yang saya sangat impress lah. Saya sangat kagum nonton lah. KL Gangster. KL Gangster. Itu dah dia. Saya ada that idea. Sebenarnya kalau nak cakap pasal industri filem, sebenarnya kita tahu Malaysia ni industri dia kecil dan there's a lot more to explore. There's a lot more to explore in writing, kan, pengarah-pengarah ataupun penerbit. Tapi itu yang masa mula-mula saya masuk dalam industri ni, saya pelik, kenapa Malaysia tak ada filem yang martial art, crime drama, KL Gangster, kenapa? So saya buat. So bila saya buat, of course biasalah, buat macam Hong Kong lah. Yang dangerous lah. Memang saya pun peminat Godfather, peminat Goodfellas, semua tu, kan. So itu saya kata, maksudnya banyak lagi ruang yang boleh dieksplor sampai hari ni pun. So siapa yang bukan saja ada the idea, tapi boleh execute the idea dengan baik, insya-Allah boleh pergi jauh. Awak impress hasil? Saya tak pernah impress baik je. Come on. No. 10 tahun, 20 tahun dulu, 15 tahun dulu lah, 2011 kan. Itu masa tu saya of course lah impress lah masa tu. Tapi along the way, kan. Even Munafik 2 pun saya dah mula macam, aduh, apa aku buat ni? Patut kena lebih ni. Adalah biasalah benda ni. Memang tak puas hati. Dan filem tu saya fikir dia meletakkan nama you pada tempat yang Samsul Yusof punya touch begitu. Alhamdulillah. Tapi Samsul tak mengambil that, tak pernah take for granted lah. Samsul tak nak lupa. Sebab Samsul nak jadi filmmaker yang smart. Yang baik. Maksud smart je lah. Smart tu susah lah nak. It's the ugly truth tau. Kalau saya cakap, dia akan hurt few filmmakers yang terdahulu. Saya nak dengar. Maksudnya kita put it this way lah. Filmmakers hari ni, kan, saya tahu hidup ni bagi roda. Saya pun tak selamanya di atas sebagai pengarah, saya akan jatuh. So, kita dah tahu ada ramai filmmaker sebelum ni, tahun 2000, tahun 90-an, ayah saya, termasuk Allahyarham Tan Sri Ramli. So, kita belajar apa kesilapan diorang, kan? Yes, kita jangan, no doubt, apa yang P.Ramlee, apa yang, kan? Tapi ada kesilapan dalam penerbitan, kan ada orang salahkan Shaw Brothers. It's a deal. Kan, benda tu bukan dipaksa. Tak. So itu yang pada Samsul, filmmaker hari ni harus fikir jauh. Kan, sebab Samsul tak suka, Samsul terang. Samsul tak suka ada macam orang kata apa? Kapitalis punya konsep. Samsul tengok orang seni ni selalu dimanipulasi oleh golongan kapitalis yang, kan, minta maaf, mungkin stesen TV, mungkin few orang yang ada duit apa semua. So sampai bila? So itu yang saya kata, orang bukan filmmaker je, orang sini harus smart. Harus smart merancang perjalanan, maksudnya dalam masa karyanya dihargai, tapi dia juga dapat a piece of cake lah macam tu. KL Gangster 12 juta. Awak mesti kecewa gila bila mana KL Gangster 2. By right, sequel tu lagi. Maksudnya boleh makan. Ya, betul. Saya tertanya malam tadi, macam mana boleh bocor? My simple question. Saya cakap ni, dia ada saya anggap ada unsur khianat. Tapi bukan daripada dalam scope production sendiri. Bukan. Sebab sebab dulu perkara filem ni banyak proses filem dekat Bangkok, Siam Lab. So security kat situ tak bagus. Tak kan. I mean, bila saya buat filem saya dekat the sistem tu ada filem lain. Kalau saya buat boleh. Tak. So saya tahu yang the last version yang bocor tu adalah from there. So I know there's production kat luar sana yang, tapi saya tak pinpoint siapa lah. Tapi tu
Saya ingat dia tak ada efek apa-apa. Maksudnya dia bocor dekat internet, dia tak ada efek. Tapi dia efek kutipan juga Zul. Of course. Itu saya nak kata. Tapi after 1 month dah bocor pun still collect 5 million juga. Okay. So itu yang saya macam, KL Gangster ni memang ada hardcore fans apa semua. And so in the long term, filem tu pun bajet 4 million kan. Long term kira balik modal lah. Tapi saya... Still pembaziran. Filem bagus. Ya. Sequel daripada filem bagus. Betul, tapi tak fully utilize. Saya akui saya memang stres gila, tak payah cerita lah, saya dah banyak kali cerita kan pasal tu. Saya memang stres, memang down kan, tapi kadang-kadang lah saya rasa hidup ni kita kena tengok bukan daripada zahir tu. Saya belajar daripada peristiwa tu, kalau Allah tak izin, tak boleh, no matter how good you are. Kan? Kalau Allah izin, no matter how bad perancangan orang nak menjatuhkan kita pun, kalau Allah izin. Betul. Sebab tu saya macam Mat Kilau, kutipan kan, alhamdulillah saya Samsul dah melalui macam Munafik, dah lalui proses apa filem yang meletup ni. So Samsul happy alhamdulillah. Yes, kita meraih kan. Tapi Samsul tahu at the end of the day, ini just besok kan lupa. Kan ini just proses hidup yang kita raihkan, kita teruskan lah. Kan actually tak ada apa sangat lah. Saya take it easy, lebih redha tu. Dia ustaz dah pula. Awak surprise Mat Kilau kutipan paling tinggi sekali dalam saya, sejarah perfilman negara, daripada Jalan Ampas masuk Merdeka Studio sampai sekarang. Somehow, to be honest, surprise, of course surprise, tapi somehow saya sebenarnya not that surprise. Sebab saya believe, bukan saya, abang kena faham, saya bukan apa, saya semuanya kuasa Allah. Maksudnya Samsul always believe kan, daripada KL Gangster dulu kan, lepas tu Munafik, Samsul always believe filem Melayu boleh pergi sampai 100 juta di bumi sendiri. Boleh. Tak ada yang mustahil. Tapi kena ialah caranya kan, yang menepati cita rasa penonton kan, simple as that kan. Sebab tu saya bila Munafik 2 kan begitu, saya macam alhamdulillah. Sebab every time saya buat movie macam Munafik 1, Munafik 2, even KL Gangster, even Mat Kilau, masa saya editing ataupun masa proses akhir tu, saya ada dapat that instinct yang okay, ni something. Ni something. Okay. This is something. Dan nak dapat benda tu bukan senang. Itulah gabungan lah daripada skrip, daripada tim pelakon semua. So, magic tu kan, ada tak? So, saya dah rasa dah benda tu, saya tahu. Hari tu Beto ada datang dekat kita punya studio. Jadi saya kata dekat Beto, saya kata, filem Mat Kilau ni, kenapa tak ada perempuan cantik? So, dia kata Zarina tu cantik, dia kata. Maksud saya bukan cantik-cantik. Maksud saya ialah, you tak gunakan sex appeal pun dalam filem tu. Samsul bukan ustaz. Saya cuma macam mana saya susah nak ulang benda ni. Saya pun tak nak saya filmmaker yang menjaga, kita harus jaga. Benda ni rohani lah. Saya percaya benda ni dibuat dengan tujuan lah, bukan tanpa tujuan dan sebagainya. Tujuannya nak bagi tahu tanpa benda-benda tu semua filem boleh pergi jauh juga. Itu je. Tanpa benda-benda tu semua filem boleh, dah is proven berkali-kali. Tapi korang masih lagi nak buat babak-babak yang drama. Saya kecewa sebenarnya drama ini. Saya macam apa hal, what's going on? Jangan biarkan pemikiran luar tu masuk kan. Nowadays youngsters kan macam it's my right, it's your right. Tak boleh, ada benda yang you cannot cross the line kan. Mulalah aku nak macam ni pula. Tak, saya tahu saya bukan tugas saya lah nak berjuangkan benda ni bang. Tapi macam mana cakap, tak apa, saya harap ianya menjadi satu budaya untuk filem industri filem Malaysia. Sebab kita tengok contoh, kenapa orang Melayu boleh terima filem Bollywood walaupun tak logik, satu shot dekat Australia joget, satu shot dekat India, tapi kau boleh terima kan. So itulah, ada orang question tentang kenapa zaman dulu mana ada apa inner, mana ada apa tudung tu, kan tudung dalam tu memang tak ada, tapi aku nak. Faham tak? Just break it lah. Just how you accept Bollywood film yang tak logik tu. So benda ni pula itu lah. Tapi doakan saya lah, harap saya istiqamah terus. So far alhamdulillah. Seronok jadi jutawan. Saya sedar something lah. Saya pun dulu je lah. Saya macam manusia biasa juga. Maksudnya ada angan-angan. Kalau aku lepas tu okey, dah dapat. Nak ada kereta. Okey dah. Betul lah orang cakap. Betul lah. There's nothing perfect. There's nothing perfect. Yang okey dah dapat, then tak seindah yang you ingat. Happy, of course happy, tapi dia tak seindah yang you ingat actually. Dan saya sedar tak seindah yang you ingat. Tak seindah yang you ingat. Mana ada benda perfect? Tak ada benda yang perfect dunia ni. Orang rasa banyak contoh kita minat, kita nak Lamborghini, Ferrari. Masa tak ada tu kan kita ingat, kita rasa macam this is everything. Bila dah ada,
Itu macam okay, tapi tak adalah as fun as what I expect, kan, boring, sebab tu orang selalu lepas tu nak apa pula, nak helikopter pula, nak kapal pula. Memang manusia, memang Nabi cakap betul lah, takkan puas lah. So saya rasa benda tu, saya memang rasa macam at the end of the day what matter is ketenangan jiwa engkau, ketenangan jiwa je yang penting kan. Tak ada duit tak apa lah kan, yang penting tenang jiwa, tenang hati kan. Benda tu lah. Saya takut terjatuh di lubang itu. Saya seorang yang takut buat silap kan, terjatuh dalam lubang tu. So sebab tu saya buat filem ke apa saya kan. Tapi saya pun manusia biasa. Tengok kontroversi saya apa semua, saya cannot control. Satu soalan yang saya pernah tanya dekat bapa you. Aduh, janganlah buka bapa Datuk Yusof Aslam. Saya kata dia successful producer. Saman sembilu bagai semua. Filem dia juta-juta. Tapi saya tanya dia tak ada kontroversi pun. Dia sikit pun tak ada kontroversi. Ya. Sikit kontradik dengan awak juga. Yang kau ni apa hal Zul? Aduh. Saya ingat susah kot Maksudnya pasti orang impit you berjaya, filem you berjaya, orang nak popular dan sebagainya. Yalah. Saya tak boleh lari bang. Some tu tahu orang kata kan ada istilah tu kan, kalau takut di lambung ombak buat apa tepi pantai. Saya faham lah. Dan some tu take it, some tu tahu. Some tu take it. Cuma Samsul punya cara menangani masalah tu Samsul tak tahu lah, maybe tahu orang cakap selamba je engkau. Tak, aku menangis kat rumah juga, tapi takkan boleh depan kamera aku nak. Tak ada choice bang. Tak ada choice. Saya kena langkah. Tak ada orang dalam dunia ni nak ada masalah macam saya macam. Saya hilang kata lah bang. Tak ada. Saya just menganggap, yelah dulu kecil-kecil tengok P.Ramlee, tengok orang-orang yang kan, ada masalah itu. So kita tak faham. So bila rupanya aku ada kat sini lah. Akulah yang dulu yang aku tengok tu. So, dan sekarang ni jadi budaya. Orang review filem daripada orang yang saya fikir bukan ahli lah. Bukan ahli. Ya. Saya kena terima. Saya akui, saya proses belajar. Dulu saya agak macam, kan, ni, tapi proses je. Saya pun nama tahu dah lalui proses yang saya bising, saya dah, kan, why? Kan, tapi saya lihat, last kali macam ni, memang kau kena take the blame, you have to take semua ni bila you are a filmmaker. Okay. Kau kena. Walaupun review daripada orang bukan ahli, siap bagi rating sekali. Tapi itu dia. Sebenarnya memang betul, sebenarnya agak tak relevan. Tetapi you have to accept dia juga. Accept doesn't mean you agree. Ya faham tak? So, saya last kali saya tengok, okay, saya kena you have to put yourself in a, betul saya kata, you must be smart. Look at the bigger picture. Jangan kat dalam tu, diorang akan kritik, tugas mereka mengkritik. Look at the bigger picture. It's good don't talk about the film. Kan ada yang suka, ada yang tak suka. Tapi yang penting saya sebagai pengkarya, the majority. Kan? So, all good lah bang, tak ada apa lah kan. Tapi tak nafikan, memang ada sometimes tu cross the line. Kan? Tapi saya dah macam, biasalah ni biasalah kan, ni biasalah. Tapi dan saya cakap begini, filem saya tak sempurna, of course. Filem demi filem saya akan perbaiki. Dan begitulah. Cuma sometimes saya tengok orang macam, saya rasa macam diorang ni attack saya punya pengarahan filem ke ataupun apa personal ni kan. Sometimes terlalu sangat sampai begitu sekali cakap. Saya tak boleh kawal lah. Saya tak boleh kawal apa yang pengkritik ke apa. Awak terkesan? Do you feel anger dengan benda? Dulu ya. Okay. Dulu yes, of course. Tapi itu sekarang ni saya tak boleh buat benda tu mengganggu saya. Saya kena fokus dengan apa yang saya nak buat. Next film. Terus belajar lah. Terus belajar. Dan apa yang orang cakap tu kadang-kadang ada betul saya ambil. Dan penonton kena faham, aku pembikin filem, pengkarya yang hasilkan filem untuk berjuta orang. Dan saya tu kata pembikin filem yang bijak, saya tak nak menghasilkan filem yang dihargai oleh golongan intelektual saja. Saya nak dihargai oleh segala marhain semualah kan, daripada yang tua, yang muda, yang budak-budak pun. So bila saya buat macam begitu, of course in terms of directing skills ke plot, dia ada hit and miss kat situ sebab saya tak boleh nak please everyone. Contoh, seorang reviewer macam abang review, abang kata, Samsul, why kau punya flow movie too fast, why kau tak ni fast dia, why? Katalah abang yang buat Mat Kilau tu, tukar saya movie reviewer, abang buat cara abang. So saya pula akan cakap kan, so
the million question here is what is right and what is wrong. Faham tak? Correct. So pada saya seni itu luas. Dia tak ada betul atau salah. Tak ada betul atau salah. Maksudnya abang ada cara abang. Kita seni itu kita berkarya ikut rasa, insting kan. Tak ada betul salah. Itu cara abang. Tak ada betul. Cuma it's just maybe saya tak suka. Tapi bukan nak kata kan. Tapi dia yang masalahnya apabila ada orang kata, Syamsul, the way you make a film wrong. Itu salah. Itu pada saya salah. Itu betul, salah. Kan? Betul. Kadang-kadang awak langsi juga dekat media sosial tu. Langsi, itulah. Aduh. Saya ni satu, saya tak suka orang memperkecilkan orang lain. Saya tak boleh tengok. Saya tak boleh tengok kalau orang memperkecilkan orang lain. Kalau orang tu, tak kisahlah. Berniaga pasal malam, saya tak suka. Apatah lagi kalau memperkecilkan saya, kan, tak menghormati saya juga. Saya tak suka lah, kan. Maksudnya saya tak kisah, saya faham kan kontroversi saya, kan media tulis. Saya ada masalah. Do your job, kan Syamsul tidak kelihatan di situ. Tak ada masalah. Tapi kadang-kadang cross the line. So bila cross the line, saya rasa tak apalah, biarlah Syamsul Yusof jadi kambing hitam dalam industri ni, bagi tahu. Contoh cross the line. Contoh cross the line. Baru-baru ni lah cakap aku dah kahwin lah. Bila masa aku kahwin. Lepas tu cakap saya bertunang lah. Daripada mana? Daripada apa? Daripada sumber kabar angin. Kabar angin mana, bai? Daripada mana? It's just some netizen tulis, ambil tu, Syamsul bertunang. Apa benda? Saya pun macam, bila masa, apa ni? Apa? Tak habis-habis. Okay. So, lepas tu ada banyaklah isu lagi yang ini hidup aku. Faham tak bang? Tambah-tambah ni hal rumah tangga dalam kain saya. So, mesti saya marah, bang. Mak bapak saya, ya tahu the issue is that from saya tahu. Tapi bukan give you the license tu. Kan? Itu dia. Tak apa, lapor. Tapi jangan menekan dan menjaja cerita yang tak apa-apa, apa semua. Kan? Bila seorang artis tu say no comment atau tak nak komen, itu hak dia. Itu hak dia. Kan? Tapi ada yang sakit hati. Dia ingat kita ni macam dekat balai polis, kena jawab semua. Kan? Diorang ada right pula nak tahu. Kan? Itu yang, tapi saya, it's not a competition lah. Saya bukan nak fight dengan netizen. Tapi kita tak boleh lah bang. Saya macam, apa-apalah yang penting saya okey. You tak nak buat filem musikal? Tak pandai. Satu tak pandai. Satu you pernah tengok filem Cinta dan Lagu? Cinta dan Lagu. Tu bapak saya berlakon. Yes, saya suka cerita tu. Seriously, saya suka lah. Because it's classic. Saya pun suka. Kita macam kita suka. Betul, apa salah tak? Magic film dulu best bang. Macam right now, contohlah macam the visual tu dah tak macam dulu, bang. Tak? Macam sekarang ni everything is too clear, too clean. People nak kan? Pasal dulu filem ni dia ada that macam nostalgia punya. So benda tu ada nak capture balik susah. Tapi filem Cinta dan Lagu lakonan bapak aku. Tapi saya musical, I'm not into it. Apa? Top 3 pelakon yang pernah berlakon bawah arahan you. Aduh, nanti kecil hati Alin. Aduh. Nombor 3. Yang pernah berlakon di bawah arahan saya. Bawah arahan awak. Nombor 3. Nombor 3, 2 orang. Datuk Aaron Aziz, Datuk Adi Putra. Diorang macam my big brother. Saya tak tahu lah. Saya suka kalau kat set. Saya tak suka sangat macam saya director, engkau ni. Saya tak suka. Saya suka macam kawan-kawan, suka kan. So diorang sentiasa believe in me kan. Dan kita ada melalui proses tu. Mula-mula diorang pun tak percaya sangat. Kan betul ke apa Syamsul nak buat ni. Tapi lama-lama diorang dah makin faham apa visi saya, diorang support. Kita support each other kan. So saya memang support lah. Kan Datuk Adi Putra, Datuk Aaron Aziz, saya sayang diorang. Nombor 2. Beto Husairi. Walaupun saya baru first time kerja dengan dia. Aku malas lah bunyi kau Beto, penat. Aku dah asyik boys kau, wait. Beto Husairi, I'm talking about the way and his principle bila dia act. Aku tak pernah jumpa. Terangkan pada saya yang buta filem, buta lakonan. Maksudnya, tak pernah jumpa tu maksudnya. Dia sangat profesional. Satu, standard lah, biasa orang ramai profesional, semua orang kan, profesional. Tapi dia always memberi apa yang skrip itu, bila maksudnya saya tulis begini, dia sampaikan, itulah exactly yang aku nak. Exactly, without saya explain berjela dengan dia bagi yang tu. Dia memang seorang yang pengarah nak apa? Okay, tu. Dia memang begitu. And then dia, kau tengok Mak Gilau lah. Aku tak tahu nak cakap apa. Aku kat editing, saya dekat editing room saya macam,
editing kan boleh frame by frame slow. Dia fight dengan kesungguhan. Betul. All out. Satu soalan yang saya tanya Betul, saya nak tanya awak. Kenapa sebelum ni awak tak ambil ni? Dan dia kata saya pula lah bang, sebab saya pula tak nak, bukan pasal saya main petik je. So dia berbalik kepada karya tu lah. Saya imagine lah kan, sesuai tak Betul ni benda kan? Tak ada watak dia untuk KL Gangster. KL Gangster 3 nanti kan. Kenapa awak tak ambil dia sebelum ni? Saya tak dapat jawapan. Saya tak ambil dia tadi. Nak ambil, tapi saya bukan nak ambil sebab Betul saja. Dia kena link dengan cerita yang saya nak buat. Okay. Kan? Cerita yang saya nak buat. And then saya work dengan ramai pelakon bang. So itulah. So KL Gangster 1 and 2 tak ada watak dia. Tak ada yang sesuai untuk dia. Masa tu saya belum nampak lagi. Saya belum nampak lagi Betul punya sengat lah orang cakap. Saya belum nampak lagi. Dan awak nampak sengat dia di Mat Kilau lah. Sebelum tu dah nampak. Sebab tu saya choose dia. Saya choose dia. Sebelum dia dah nampak, macam oh. Walaupun dia ada act in some not so good film, tapi saya nampak dia tu. Dia ni kalau bagi aku tulis macam ni mesti kan. So Mat Kilau. Pilihan pertama daripada pengarah paling berjaya negara kita. Datuk Roshamno. Datuk Roshamno. Hargailah legenda yang sedang hidup. Tolonglah. Kita sampai bila kita nak hargai orang dah mati baru kita nak ni. Hargailah. Dia sangat. Saya rasa abang pernah jumpa dia. Cuba cakap dengan dia. Dia tak fake. Dia jadi diri dia sendiri bang. Dia jadi diri dia sendiri dan dia tahu bila dia dekat set dia pelakon. Bila dia dekat sini kan, bila dia jumpa Perdana Menteri dia. Maksudnya saya suka Datuk Roshamno the way he carry himself. Kan? Dia sangat humble, saya macam dengan Datuk Roshamno macam kawan dia memang. Kan? Tapi dia masih dia bagi saya nasihat. Maksudnya I respect him bukan sekadar pelakon sajalah. Dia sebagai ikon dalam industri filem Malaysia yang memandang jauh. Itu saya banyak belajar daripada dia kak. Yang saya cakap tadi soal plan, jangan ada sistem kapitalis ni kan, you have to kan rancang. Baru semalam cakap dengan dia kan. So Datuk Roshamno. There's a lot more to learn from him lah. Tak ada perempuan dalam list you Tak ada perempuan. Jangan. Tak ada. Tak ada. Elak. Siapa kalau bukan Aaron Aziz jadi Malik? Saya tak nampak. Saya tak nampak. Sama macam saya, itulah Alhamdulillah lah kan. Saya ada selalu, saya bayang apa. Saya kuat macam saya kata tak ada storyboard tadi kan. Saya so far Alhamdulillah lah. Saya pelik. Saya tu terang. Macam Munafik 2 kan. Saya struggle skrip. Adalah second act. Saya macam apa kan. So saya tidur, saya mimpi bangun tu dengan pen. Okay. Memang. Even the trailer of Mat Kilau kan, dalam kalangan manusia ada insan. Pam. Itu dapat yang itu saya dah ada, tak tahulah. Saya dah ada dalam kepala saya before shooting. Memang macam tu kan. Walaupun tak 100% tapi tu ada dialog tu. Okey, saya nak 100 pisu ni dialog kan. Membaiki rumah kan, kamulah insan itu. Alhamdulillah bang. Sebab tu saya tak ada nak aku bagus sangat ke, tak ada bang. Betul. Saya sama je macam Syamsul yang buat dulu filem pertama. Dia ada jiwa gangster tu. Aaron. Datuk Aaron. Dia bukan soal jiwa gangster je, dia ada kisah yang ramai tak tahu. Saya tak boleh cakap kat sini. Dan dia akui KL Gangster tu banyak refer dia punya, minta dia punya kisah lama dia di Singapura. Biasa orang tak tahu. Orang yang close dengan dia je tahu. Saya pun dengar, okey bang, apa cakap? Top 3 filem tempatan. Bukan arahan you. Nombor 3 Laila Isabella, Rashid Sibi, Roshamno, Nasha Aziz. Saya tahu it's a it's a feel good movie tau. Saya ingat lagi masa saya baru habis sekolah ke, saya tengok filem tu, saya macam saya terpegun dengan visual cerita tu, dengan lakonan Roshamno masa tu, dengan cantiknya Nasha Aziz, dengan gambar pun saya tak tahu. So saya memang fan of Rashid Sibi, ramai lagi. So Samsul ni sebenarnya bang, Samsul ni the product of Rashid Sibi, of Badar, of Syahmi Baba, Imam Fatimah. Pasal Samsul learn each film dorang, Samsul tengok more than 100 times kot. Samsul tak tahu. Itu dia. Laila Isabella. Number 2 SSA 1. Azizan Osman. Cool. Itu revolusi tu zaman tu.
Zaman tu kan. Filem tu salah dahsyat kan ada magic. Memanglah cerita tu tak adalah art house film. It's just best tu. Tengok Faizal Hussein dalam cerita tu. Kan, Aziz Osman sendiri, and then the vibe, the music. One of the greatest 90s film. Correct. Betul bang? Betul. Dia. Saya rekod, saya ingat ayah saya bawa saya pergi tengok wayang, lepas tu keluar TV saya rekod, dan zaman tu rekod kat tape, saya tengok ulang-ulang. Thank you so much. Uncle Aziz Osman Abalong, great film man. Number 1. Embun by Irman Fatimah, Umi Aida. Embun. Kenapa saya suka Embun? Sebab kalau tengok filem-filem saya suka menyampaikan konten yang berat. So Embun tu filem epik yang berat tu. Kan? Filem berlaku zaman Jepun mengisahkan tentang seorang wanita Melayu ni jatuh cinta dengan askar Jepun ni kan. Abang Kasha kan berlakon. Saya suka. Masa saya tengok tu, masa saya umur berapa tahun? Umur saya 18 tahun kot kan. Tapi masa tu saya dah ending scene tu, dia banyak epic scene tau. Kan? Dia jatuh slow motion. Saya macam this is, walaupun saya suka X-ray tadi, tapi yang ni, this is me. Aku nak cerita yang berat. Aku nak cerita yang Embun bro. Samsul Yusof, saya tak rasa awak akan duduk sebarang duduk dan kesudian awak untuk duduk dekat kursi DJ Nas ni sangat-sangat saya menghargai dan saya harap dari hati saya moga awak terus sukses. InsyaAllah abang doakan sama-sama awak buat lah. InsyaAllah. Terima kasih Sul. Assalamualaikum, thank you guys. Right. Testing, alright. Check, 1, 2, 3. Okay. Asal aku seronok ni. Sul, terima kasih Sul kerana sudi duduk di kursi DJ Nas ini. Thank you so much bang. And I've been watching you